Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya yang berusaha Ustazah Nurzihan, guru Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah Sekolah Menengah Haji Muhammad. Ada guru lain ke Ustazah? Ada guru lain? Untuk tingkatan 5 saya seorang saja. Untuk tingkatan 4 Ustaz Aziz. Ada sekali. Okay. Yang malam ni ke? Malam ni tak ada. Kita je. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi Ustaz Aziz tak ada malam ni. okey. Jadi para pelajar semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Alhamdulillah. Jadi kita akan teruskan untuk malam ini seperti mana yang ditaklifkan kepada saya. InsyaAllah malam ni saya akan menumpukan 2 tajuk sahaja iaitu tajuk akas mustawa dan juga kias. Jadi 2 tajuk ni kiranya kalau dalam bahagian mantik tu adalah 2 tajuk terakhir untuk tingkatan 5. Sebelum saya masuk tajuk akas dan juga kias ni, memang dah habis belajar untuk 2 tajuk ni anak-anak? Dah. Okey, so dah banyak buat latihan semua Betul? Betul. Okey, jadi saya akan teruskan. Nanti kalau ada apa-apa persoalan boleh terus tanya. Saya akan mengajar terus. Dan ini kita anggap sebagai ulangan saja, yang mana saya akan lajukan sikit kalau dari sudut penerangan, dan andai ada apa-apa yang tak jelas boleh terus tanya, jangan tunggu sampai akhir lah. Okay, saya akan teruskan untuk tajuk Al-Aqsul Mustawa. Okay, boleh nampak slide? Nampak. Boleh. Okey, tajuk Al-Aqsul Mustawa ni dia adalah selepas tajuk Tanakut. Okey, dan untuk membezakan Tanakut dengan Akas, saya bagi dia punya perbezaan dulu. Okey, perbezaan secara umum dia, kalau Tanakut ni kita gunakan untuk kita berhujah. Dia Akas pun untuk berhujah juga, tapi berhujah dengan kaedah yang berbeza. Kalau Tanakut kita berhujah dengan kita menolak hujah, maksudnya kita menentang hujah tersebut. Itu sebab dalam Tanakut, bila sesuatu penyataan itu dalam bentuk mujabah, kita akan balas dia dalam bentuk salibah. Itu paling basic. Jadi kalau dalam Tanakut, dia mesti bertentangan dari sudut hukum tu, dari sudut mujabah dengan salibah. Itu basic yang paling utama. Contoh kalau orang tu kata, kalau kita kata Ali seorang lelaki, so bila kita nak tanakutkan, kita akan kata Ali bukan lelaki. Kita tak boleh kata, kalau kita kata Ali seorang lelaki, lepas tu kita tanakutkan Ali adalah perempuan, itu bukan tanakut. Dalam tanakut, kita bukan cari perkataan berlawanan, tapi kita hanya menafikan hujah sedia ada sahaja. Dengan cara, kalau hujah itu dalam bentuk mujabah, kita akan jadikan dia salibah. Macam tu. Okey. Dan seterusnya, untuk akas pula, akas adalah kaedah kedua untuk kita berhujah. Okey. Jadi dalam kaedah kedua untuk berhujah ni, kalau tadi kita menolak hujah, akas ni kita menyokong hujah tersebut. Kita menyokong hujah. Contoh kalau orang tu kata Ali menendang bola, kita akan kata bola itu ditendang oleh Ali. Itu maksud dia kita menyokong hujah. Jadi akas ni dia tidak menafikan apa-apa. Dia cuma tukar uslub ayat sahaja. Okey, so kita tengok lebih dekat dengan akas mustawa. Okey, ini dari sudut ta'rif. Ta'rif ni kena hafal lah. Apa-apa tajuk ta'rif kena hafal. Okey, kita pegang dekat ta'rif lughatan tu dah nampak dah dia punya kata kunci dia. Iaitu at-tabdilu wal qalbu. Tabdil kat sini maksudnya kita tukar. Qalbu ni terbalik. Tukar dan terbalik. Dia itu paling utama, tukar dan terbalik. So apa benda yang nak ditukar, nak diterbalik, dia ada dekat ta'rif istilahan ni.
Okey, takrif silahan dia kata qalbu, terbalikkan juz'ail qadiyah, rukun di dalam qadiyah. Bila sebut qadiyah, kita ada dua qadiyah. Kita ada qadiyah hamliah dan satu lagi apa? Syartiyah. Syartiyah. Okey, syartiyah muttasilah. Antum belajar syartiyah muttasilah. Dia sebenarnya ada satu lagi syartiyah. Nama dia syartiyah munfasilah. Syartiyah munfasilah ni tak masuk dalam sukatan tingkatan 5. Kalau antum ambil stam nanti, baru jumpa yang munfasilah. Okey, so bila dia kata menterbalikkan dua rukun dalam qadiyah, jadi kat sini kita kena faham qadiyah hamliah, apa rukun dalam qadiyah hamliah? Apa dia punya ajza' dalam qadiyah hamliah? Siapa boleh respon? Ajza' dalam qadiyah hamliah apa dia? Mahkum alaih. Mahkum alaih dan Mahkum bih. mahkum bih. Ataupun ada orang dia tak suka guna perkataan mahkum alaih, mahkum bih. Dia guna mauduk dan juga mahmul. Jadi bila dia kata menterbalikkan dua rukun tu, maksudnya kedudukan mauduk akan berpindah kepada kedudukan mahmul, begitulah sebaliknya. Tu maksudnya menterbalikkan. Okay, kalau dalam qadiyah syartiyah muttasilah pula, kita dah tak sebut mauduk mahmul, kita sebut apa? Kaif wakaf. Apa dia? Kita sebut apa? Dia punya ajza' dia dalam qadiyah syartiyah. Siapa tahu? Muqaddam. Ya betul, Aina. Aina sebut muqaddam dan tali. Jadi kalau dalam qadiyah syartiyah muttasilah, kita tak katalah menterbalikkan mauduk mahmul. Dia menterbalikkan kedudukan muqaddam dan tali. Kejap lagi kita akan tengok macam mana yang dikatakan terbalik muqaddam dan tali. Okey. Itu baru satu poin dekat dalam takrif. Poin yang kedua, maknanya kalau setakat satu poin sahaja yang antum bagi, belum layak untuk dapat markah. Kalau pemeriksa bermurah hati pun dia akan bagi markah satu saja, dia tak akan bagi markah dua. Okay. So nak dapatkan dua markah kena ada baris kedua dan ketiga sekali. Okay. So yang kedua tu apa? Yang kedua ma'a baqa usidiki, dengan mengekalkan logik. Mengekalkan logik. Tu sebab dalam akas ni dia kena fikir lama sikit. Logik ke tak logik ayat yang dibuat. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, baqa'ul kaif, dengan mengekalkan kaif. Kaif kat sini maksudnya hukum. Okay, perkataan seerti untuk kaif ialah al-hukmu. Dalam mantik, kadang-kadang dia guna al-kaif, kadang-kadang dia guna perkataan al-hukmu. Okay. Jadi perkataan al-kaif ataupun al-hukmu tu maksudnya sama ada mujabah atau salibah. Ni ustaz ke? Ustaz Azhar ni? Pengetua? Ya Ustazah, pengetua Ustazah. Allahu Akbar. Masya Allah. Pengetua. Allah. Terima Teruskan, kasih. Ustazah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Jadi untuk al-kaif tadi adalah mujabah ataupun salibah. Jadi dia kata kena kekalkan mujabah dan salibah tu. Maknanya kalau pernyataan asal itu dalam bentuk mujabah, kita kekalkan dia mujabah. Kalau pernyataan asal itu dalam bentuk salibah, kita akan kekalkan dia sebagai salibah. Jangan tukar. Itu maksudnya baqa usidiki wal kaif. Okey. Dan seterusnya yang keberapa tu? Yang ketiga. Yang ketiga yang perlu dikekalkan ialah kam. Apa maksud kam ni anak-anak? Apa maksud kam? Siapa tahu apa maksud kam? Aina, apa maksud kam Aina? Tak tahu? Okey, kam tu maksudnya bilangan. Okey, dalam mantik yang dikatakan bilangan, dia dua je. Sama ada kuliah atau juz'iyah. Okey, dia kata maknanya kalau dia kuliah atau juz'iyah dia akan kekal. Kecuali kalau dia kuliah mujabah. So kuliah mujabah dia takkan jadi kuliah mujabah. Dia tak kekal. Tu maksud dia. Ini bermakna kalau dia juz'iyah mujabah, dia kekal juz'iyah mujabah. Kalau dia kuliah salibah, dia kekal dia kuliah salibah. Faham? Faham anak-anak? Faham. Ini baru takrif tau. Belum masuk isi lagi ni. So kalau dekat takrif tak clear, susah nak masuk kat isi tu. Okay, jadi ada, kalau ikutkan ada 3 poin utama. 3 poin utama. Satu, kita terbalikkan. Yang kedua, kita kekalkan 3 perkara, iaitu kekal logik, kekal hukum,
kekal bilangan. Yang ketiga ada pengecualian pada bilangan iaitu kuliah mujabah. Okey. Itu setakat untuk takrif. Okey, nanti kita akan tengok dengan lebih jelas. Ustazah Nurzihan, saya ada ajak 2 orang anak murid saya ikut serta, tak apa ya? Tak apa Ustazah Zihan? Ada anak murid saya tadi, siapa ke nama dia? Aisyatul Husna, saya ajak sekali, tak apa ya? Apa Ustazah, teruskan. Ah, Dah boleh saja bawa berjalan Ustaz, anak muridnya. Ya. Ikut sekali. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada keterangan. Dalam tajuk tanakut ada keterangan, dalam tajuk akas mustawa pun ada keterangan. Maknanya di bawah takrif ada keterangan yang menyokong kepada takrif. Okey. So yang ini tak boleh dipandang ringan sebab kadang-kadang soalan boleh keluar dekat sini. Macam kalau soalan stam contoh macam saya ajar stam kan. Dia memang suka keluar dekat bahagian yang syarah ni. Jadi bila sesuatu tu ada dekat dalam buku teks maka ianya boleh ditanya. Jadi saya huraikan sikitlah tentang dia tajuk dia al-idah li ta'rif. Maknanya keterangan ataupun huraian bagi ta'rif tadi. Jadi dalam ta'rif tadi kita dah dia keluarkan tiga benda penting. Satu, qalbu juz'il qadiyah, menterbalikkan 2 rukun qadiyah tadi. Okey, macam yang saya cakap tadi, yusayyarul maudu, iaitu menterbalikkan. Yusayyara tu sama maksud dengan qalbu tadi. Menterbalikkan ataupun mengubah kedudukan maudu menjadi mahmul dan mahmul menjadi maudu dalam qadiyah hamliyah. Satu situasi. Situasi yang kedua, menukar kedudukan muqaddam menjadi tali dan tali pula menjadi muqaddam dalam qadiyah syartiyah. Jadi 2 situasi kat situ. Jangan cerita satu situasi saja. Kena cerita 2 situasi. Okey, jelas? Jelas? Jelas. Okey, yang kedua. 2 dengan 3 ni senang je. Bila sebut al-kaf tadi saya ada sebutkan. Al-kaf tu maksudnya al-hukmu. Jadi bila sebut al-kaf dia berkaitan dengan al-ijab ataupun as-salbi. Kalau tak biasa guna al-ijab awis salbi ni guna je mujabah atau salibah. Dua-dua boleh diterima. Okey. Maksudnya dia nak cakap kat situ apa-apa saja yang berkaitan dengan perkataan al-kaf dalam mana-mana tajuk dia membawa maksud mujabah atau salibah. Okey, seterusnya yang ketiga al-kam. Kam tadi saya dah kata dalam mantik kam ni bukan maksud 1 2 3 tapi bermaksud kuliah atau juz'iyah. Okey, senang? Senang? Pejam mata boleh jawab kan? Okey, so kita teruskan. Okey. Dalam topik akas ni, dia ada satu topik kita panggil dia sebagai ma la yan'akis minal qadaya. Okey, siapa tahu apa maksud ma la yan'akis minal qadaya ni? Siapa-siapa boleh respon silakan. Yang tak boleh akaskan. Ya, betul. Yang tak boleh diakaskan. Okey. Dia kalau ikut turutan dalam qadiyah tu, kita ambil contoh qadiyah hamliah lah paling senang kan. Pembahagian qadiyah hamliah dari sudut sur. Kita ambil dari sudut sur, dia ada 8. Kenapa jadi 8 tu? Siapa tahu kenapa jadi 8? Ada yang tahu? Okey, 8 tu maksudnya dia ada kuliah mujabah, ada kuliah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah dan 4. Itu yang ada sur Kemudian yang tak ada sur ada 4 lagi. Iaitu syasyah mujabah, syasyah salibah, mumalah mujabah, mumalah salibah. So jumlah dia semua jadi 8. So dia nak cakap dalam 8 tu ada beberapa qadiyah yang tak boleh ataupun tak termasuk dalam akas. So apa dia daripada 8 tu? Yang pertama adalah juz'iyah salibah. Okay, so mana-mana ayat penyataan yang asalnya adalah dalam bentuk juz'iyah salibah, tak perlu fikir untuk cari jawapan akas dia sebab dia memang tak boleh diakaskan. Okay, kenapa dia tak boleh diakaskan? Tu bawah tu. Sababu adamu aksuha. Sebab kenapa dia tak boleh akas? Kerana ijtama'a fiha khissatani. Kerana dia ada 2 kelemahan ataupun 2 kecacatan. 2 kecacatan. Kecacatan ni dari sudut apa?
Satu dia adalah salibah dan satu lagi dia adalah juz'iyah. So dua ini menjadi sebab kenapa dia ditolak di dalam akas. Okey. Dan kalau kita nak lebih faham, kita tengok contoh. Kita tengok contoh Ba'dul hayawan laisa bi insan. Sebahagian benda hidup, antum tahu kan benda hidup? Dalam sains kalau kita belajar, benda hidup terbahagi kepada berapa? Dalam sains, benda hidup terbahagi kepada berapa? 3. 3, apa dia Aisyah? Haiwan, manusia. Tumbuhan. Satu lagi, okey, tumbuh-tumbuhan. Okey, tapi dalam mantik, tumbuh-tumbuhan tu dia masuk kumpulan lain. Dia kumpulan dia sendiri. An-nabat tu dia kumpulan lain. Tapi untuk hayawan yang hidup, dia cuma pecahkan kepada 2, iaitu binatang dan juga manusia. Okey, so kita tahulah bila sebut hayawan, dalam fikiran kita, kita kena tahu, kita kena ingat, dia bukan bercerita tentang manusia saja. Dia boleh jadi meliputi juga binatang, kuda, gajah dan sebagainya. Okey, jadi bila dia kata ba'dul hayawan laisa bi insan, sebahagian benda hidup adalah bukan manusia, betul atau salah? Sebahagian benda hidup bukan manusia, betul atau salah? Betul. Betul. Okey, yang itu betul Okey, cuba tengok, dia kata la yusaddiqu aksun, tidak logik kalau diakaskan kepada ba'dul insan laisa bihayawan. Okey, kita tengok dari sudut konsep akas dia betul, dia dah terbalikkan dah tu, perkataan hayawan dengan insan tu dia dah terbalikkan. Tapi dari sudut asliku dia ada yang tak kena kat situ. Cuba kita terjemahkan maksud ba'dul insan laisa bihayawan. Apa maksud dia? Sebahagian manusia Bukan haiwan. sebahagian manusia bukan hayawan ataupun sebahagian manusia bukan benda hidup. Okey, dalam fikiran kita kena faham hayawan di sini ialah benda hidup. Jangan terjemahkan dia binatang. Hayawan kat sini maksudnya benda hidup. Jadi bila kita kata ba'dul insan laisa bihayawan. Kita ni manusia ni, dia kata dalam banyak-banyak manusia ni ada sebahagiannya bukan benda hidup. So kalau bukan benda hidup, manusia tu apa? Kat situlah yang menjadikan dia tak logik. So akas dia tidak sah lah. Faham? Jadi dalam akas ni, dia bukan sahaja penyataan yang asal tu kena betul, tapi bila diakaskan pun kena betul. Dia kena kekal logik. Itu sebab nama dia baqa'u sidqi. Faham? Faham. Okay. Kita tengok yang kedua. Yang termasuk dalam yang kedua yang tak boleh diakaskan ialah muhmalah salibah. Muhmalah ni penyataan yang umum. Kalau juz'iyah menunjukkan sebahagian, muhmalah menunjukkan penyataan umum. Okey. Dia punya sebab sama dengan juz'iyah tadi. Okey, kenapa tiba-tiba muhmalah ni masuk juga dekat qadiyah yang tak boleh diakaskan? Sebab muhmalah ni dalam hukum mantik dia seolah-olah macam pinjam hukum juz'iyah. Sebab dia tak kuat. Okay, kejap lagi kita masuk tajuk kias. Tajuk akhir nanti kita akan nampak, rupanya muhmalah ni dia tak ada kekuatan. Dia kena pinjam hukum yang terdekat dengan dia. So hukum yang terdekat dengan dia adalah juz'iyah. Okay. Dia ada satu statement sebenarnya dekat dalam buku-buku mantik, dia akan kata al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah maksudnya muhmalah tu meminjam. Dia menempati kekuatan juz'iyah. Maksudnya juz'iyah tu lebih kuat. Jadi dia macam pinjam hukum juz'iyah tu. Okay. Kita tengok contoh. Al-jismu laisa bisyajarin. Apa maksud jisim? Apa maksud jisim? Kita ni jisim tak? Kita termasuk dalam jisim ke tak? Termasuk. Termasuk. Kalau kita belajar sains, kita tahu kita sebenarnya daripada kumpulan jisim. Sebelum nak pergi kepada hayawan, benda hidup tu, atas dia adalah jisim. Dia punya pecahan dia. Okey. Jadi bila dia kata al-jismu laisa bisyajarin, dia dah cakap jisim itu bukan pokok. Okey, mungkin boleh jadi betul sebab tak semua jisim itu pokok. Betul? Sebab Betul. Jisim tu dia boleh jadi apa saja, tak semestinya pokok. Okey. Jadi dari situ penyataan asal dah salah. Penyataan asal dah salah. Jadi bila asal dah salah,
bila diakaskan akan menjadi bertambah salah. Sebab bila kita akaskan dia akan cakap asyajaru laisa bijismin. Pokok bukan jisim. Dah salah kali kedua. Jadi tak boleh. Okey, jelas Clear? Jelas. Jelas. Okey. Saya tak dengar pelajar lelaki. Pelajar lelaki ada ke tak ni dalam kelas ni? 26 orang ni berapa orang pelajar lelaki? Pelajar lelaki saya nampak nama Nazmi je kat sini. Okey. Kita tengok untuk yang ketiga. Pelajar lelaki kelas ni 4 orang sahaja. Oh, 4 orang. Okey, tak apa. Okay, so empat tu kena kuat lah. Kena mengetuai Sri Kandi yang ada. Kan? Okey, untuk Qadiyah Syartiyah Munfasilah ni yang ketiga. Yang ketiga yang tak boleh akas. Dia kata, kenapa dia termasuk, ni yang saya cakap tadi. Kan tadi saya ada sebut, untuk sukatan antum cuma belajar Qadiyah Hamliah dan Qadiyah Syartiyah. Qadiyah Syartiyah Muttasilah. Qadiyah Syartiyah Munfasilah dia tak masuk dekat dalam sukatan tingkatan 5. Maksudnya dia tidak dibincangkan secara menyeluruh. Memang tak ada pun, tak keluar pun dia punya topik Munfasilah ni. Tiba-tiba dia keluar kat sini. Okay, so dia sebenarnya daripada pecahan Qadiyah Syartiyah. Qadiyah Syartiyah ada 2, Muttasilah dan Munfasilah. Dia pecahan dia 2. Okay, tapi perbincangan dia akan diterangkan panjang lebar kalau antum ambil stam lah. Untuk tingkatan 5 ni dia sampai Muttasilah. Cuma dimasukkan dekat dalam akas ni, dia kata Qadiyah Syartiyah Munfasilah tidak diterima di dalam akas. Okay, kenapa dia tidak diterima? Ada wujud tartib tabi'i kerana dia tidak ada susunan yang khusus, susunan yang tertentu di antara 2 rukunnya. 2 rukun tu apa? Iaitu antara muqaddam dan tali sebagaimana di dalam Qadiyah Syartiyah Muttasilah. Okay, dia bagi contoh al-adad imma zauj au fardun. Nazmi boleh respon tak Nazmi? Saya nampak nama Nazmi je ni. Nazmi boleh respon? Apa maksud al-adad imma zauj au fardun? Nazmi? Ada. Okay, apa maksud dia? Al-adad bilangan. Okey. Al-zawj imma zawj au farad. Bilangan itu sama ada apa? Sama ada zawj tu bukan suami ke tak? Bagus, saya dah agak dah mesti cakap suami. Okay. Okey, kalau zawj tu suami, fardun tu apa? Fardun tu seorang. Selalunya seorang lawan dia apa? Seorang lawan dia 2 tu kan? So dua tu berpasangan, betul tak? Betul. Tu sebab dia guna zauj. Zauj tu maksudnya berpasangan. Okey, faham Nazmi? Okey. Faham. Okey, jadi kat sini al-adad imma zauj au fardun tu dia lebih tepat kalau kita kalau nak dikaitkan dengan matematik. Nak kaitkan dengan matematik, al-adad tu maksudnya bilangan. Bilangan itu sama ada ianya genap. Sebab kalau kita kata genap biasanya dia melibatkan angka 2, 4. Genap, dia berpasangan kan? Dia tak boleh, dia bukan bertiga ataupun satu. Dia akan ada pasangan dia. Tu sebab dia katakan zauj. Tapi kat sini maksud dia genap lah. Okay. Ataupun ganjil. Bilangan itu sama ada genap atau ganjil. Okay, kenapa dia jadi munfasilah kat sini? Munfasilah maksudnya ialah sesuatu penyataan yang berbentuk pilihan. So kat mana pilihan dia? Kat mana yang kita nampak dia adalah pilihan? Au. Ya betul. Au lagi? Lagi? Selain daripada au? Imma. Ya betul, imma. Okey, jadi apa-apa ayat bila kita jumpa je sama ada kita jumpa imma ataupun au, biasanya akan ada au lah. Imma ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, mana-mana penyataan kita jumpa je au tu, okey, kita tahulah, inilah dia Qadiyah Syartiyah Munfasilah. Walaupun antum tak belajar tapi dah tahu. Okey, jadi dia kata dekat dalam akas, penyataan yang berbentuk munfasilah ni dia tak ada susunan yang tertentu. Tak ada susunan yang khusus. Maksud dia apa kat sini?
kalau kita akaskan, dia akan jadi al-adad imma fard au zauj. Yang kita nak, orang kata yang kita nak terbalikkan hanya pada pilihan bukan pada daripada awal ayat. Hanya pada pilihan saja. So pilihan dia adalah antara genap dengan ganjil tadi, ataupun boleh juga kita terjemahkan berpasangan dan juga solo, kan. So yang itu saja yang kita terbalikkan. Jadi ada kepentingan tak kita terbalikkan benda tu? Tak ada. So tak ada kepentingan. Okay, macam kita kata buah itu sama ada apple atau limau. Kalau kita terbalikkan, buah itu sama ada limau atau apple. Dia macam tak ada efek apa-apa pun pada ayat tu. Dia tak mengubah makna pun. Jadi tu sebablah dia macam tidak ada kepentingan untuk diakaskan. Jadi termasuklah dia dalam kategori qadiyah yang tak boleh diakaskan. Okey, jelas? Jelas. Jelas. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, ingat kalau dalam soalan periksa biasanya dia bukan, dia tengok soalan. Kalau dia kata uskur al-qadaya allati la tanakis. Sebutkan contoh uskur isnaini minal qadaya allati la tanakis. Sebutkan 2 daripada qadiyah yang tak boleh diakaskan. So kita ada 3 tadi. Bila kata uskur, sebut. So sebut saja. Maksudnya kita nyatakan saja. Yang pertama qadiyah juz'iyah salibah, yang kedua mumalah salibah, yang ketiga qadiyah syatiyah munfasilah. Itu kalau soalan uskur. Kalau soalan bayin, soalan bayin kena hati-hati. Bila soalan bayin kita kena terangkan sebab tadi. Okay, maknanya kita sebut dan kita terangkan dia punya sebab kenapa dia tak boleh akas. Okay, clear Okay, baru nak masuk formula akas. Setengah jam berlalu kita cerita tentang ta'rif dan qadiyah yang tak boleh akas. Yang ini baru nak masuk formula. Ini dia punya orang kata climax dia dekat dalam tajuk akas ni. Okay, so apa saja tajuk dalam mantik ni dia akan ada formula. Bermula daripada tajuk tanakut, akas dan juga qiyas, terlalu banyak formula dia yang kita kena ingat. Okay, jadi kita pergi kepada akas, formula dia, dia pecahkan kepada 2. Formula dia pecahkan kepada 2. Satu berkaitan dengan qadiyah hamliah, nanti slide yang seterusnya berkaitan dengan qadiyah syartiyah. Okay, ingat formula dia berbeza. Berbeza sikit Okay, yang detail dia dekat qadiyah hamliah. Qadiyah hamliah ni dia detail sikit. Okay, kita tengok. Dia ada 3 step kat situ. 3 step untuk kita akaskan. Yang pertama, dia berkaitan dengan qalbu juz al-qadiyah. Dia kata step yang pertama, kita hendaklah terbalikkan 2 rukun tadi. Okey, tu clear Yang tu clear betul? Betul. Ya. Okey. Step yang kedua, antum tengok sama ada pernyataan yang asal itu adakah ianya mujabah atau salibah. Kita kena tengok pula. Terbalik tu dah betul lah terbalik, tapi nak kena tengok pula pernyataan yang dalam soalan tu adakah dia mujabah ataupun dia salibah. Okey, kalau dia mujabah dia kata, tu sebab saya warnakan biru tu. Okay, dia kata fatan akisu al-qadaya al-mujabat, maka kita akaskan qadiyah yang mujabah kepada 2 situasi, 2 jawapan. Jawapan yang pertama, qadiyah-qadiyah yang mujabah tu, sebut pasal qadiyah yang mujabah tadi, ada berapa yang mujabah daripada 8 tadi yang tinggal? Siapa boleh respon? Ada berapa yang mujabah? Kalau perasan saya ada sebut 8 tadi. Daripada 8 dah tolak 2 dah. Tolak juz'iyah salibah dengan mumalah salibah, tinggal 6. Tinggal 6 yang boleh akas, yang 2 tu dah confirm tak boleh akas. Tinggal lagi 6. So daripada 6 tu, apa yang mujabah? Cuba sebut. Okey, kuliah mujabah lagi. Lagi? Baru 1. Juz'iyah mujabah lagi. Syasiyah mujabah. 1 lagi. Mumalah. Okey, mumalah mujabah. So 4. Ingat 4 ni. So dia kata 4 ni kuliah mujabah, juz'iyah mujabah, syasiyah mujabah, mumalah mujabah. Okey, saya ringkaskan kepada kimi. Kimi maksudnya kuliah mujabah. Jimi maksudnya juz'iyah mujabah. Shimi
maksudnya syahsiah mujabah, dan mehmi maksud dia muhmalah mujabah. Kimi, jimi, shimi, mehmi. Dapat? Dapat? Dapat. Dapat. Kimi, jimi, mehmi, kimi, jimi, shimi, mehmi. Okay, so 4 ni dia kata kalau dia diakaskan, dia akan ada 2 versi jawapan. 4-4 ni dia ada 2 versi jawapan. So apa jawapan yang dimaksudkan? Jawapan yang pertama, dia akan bertukar menjadi juz'iyah mujabah. Daripada 4 tadi ni, dia akan bertukar menjadi juz'iyah mujabah apabila mahmul dia kulli. Siapa tahu apa maksud apabila mahmul dia kulli? Apa maksud dia kat situ? Apa dia maksud dia? Okey, tak apa. Pegang dulu Pegang dulu, kejap lagi saya tunjuk ada satu slide untuk saya terangkan. Okey, yang kedua, dia kata daripada 4 tadi, kimi, jimi, shimi dan mehmi ni, kalau dia tak bertukar menjadi juz'iyah mujabah, dia ada satu lagi jawapan. Jawapan dia adalah syahsiah mujabah. Dia akan jadi syahsiah mujabah iaitu apabila mahmul dia juz'i. So kesimpulan dia, mana-mana qadiyah yang 4 ni bersedialah sama ada jawapan dia akan jadi juz'iyah mujabah ataupun syahsiah mujabah. Okey, saya tunjuk slide yang seterusnya dulu sebelum saya masuk nombor 3. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Ni saya tunjuk Okey, yang dikatakan mahmuliyah kulli tadi. Okey, cuba tengok dekat kotak al-aslu warna kuning, sebelah kanan sekali. Kita ada kimi, jimi, mehmi dan shimi. 4 tadi Okey, kuliah mujabah, dia akan menjadi juz'iyah mujabah. Masa bila? Apabila mahmul dia kulli. Okey, cuba tengok dekat bawah tu. Kulli kita terjemahkan sebagai kata nama am. Kata nama am. Manakala juz'i kita terjemahkan sebagai kata nama khas. Dapat? Apa contoh kata nama am? Bagi saya, apa saja contoh kata nama am? Sekolah. Sekolah. Okey, daripada sekolah tu cuba jadikan kata nama khas. Sekolah Menengah Agama Encik Muhammad. Oh, bagus. Okey. So, kita tahu perbezaan kata nama am dengan kata nama khas. Okey, sekarang kita tengok dalam contoh ayat. Kullu insan hayawan. Okey, yang menjadikan dia kuliah mujabah apabila dia ada sur kulun kat depan. So, kullu insan hayawan. Okey, jangan tengok dekat aksuhu tu. Kita fokus dekat kotak warna hijau. Okey, dekat kotak warna hijau, kullu insan hayawan, insan adalah maudhu', hayawan adalah mahmul. Okey, so sekarang kita nak fokus kepada mahmul. Jadi saya warnakan biru kat situ. Kita nak fokus pada mahmul. Jadi perkataan hayawan, benda hidup, dia adalah kata nama am. Okey, dia adalah kata nama am. Jadi kita dah tahu dah, bila dia kata nama am, bila diakaskan, jawapan dia dah tentu jadi juz'iyah mujabah. Jadi bila kita dah tahu dia juz'iyah mujabah, kita terus letak ba'du dekat jawapan. Terus letak sur ba'du sebab kita tahu dia akan jadi juz'iyah mujabah. Faham? Faham. Ba'du tu dah standby. Ba'du tu dah standby dulu sebab dia adalah juz'iyah mujabah. Okey, sekarang barulah kita fikirkan untuk terbalik tadi. Ba'du dah tunggu. Lepas ba'du nak letak apa? Lepas ba'du kita letak hayawan. Dan barulah kita letak insan. Okey, jadi kita tengok balik logik tak logik. Baru kita fikir logik dia. Jadi akas ni dia bukan terus dapat jawapan. Kita kena fikir kebenaran dia dulu. Okey, semua manusia adalah benda hidup, betul? Betul? Betul. Okay. Sebahagian benda hidup adalah manusia, betul? Betul. Betul. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, dapat? Faham? Faham, dapat. Okay, sekarang kita pergi kepada juz'iyah mujabah pula. Okay, kuliah mujabah ni jarang kita nak jumpa dia punya mahmul dia kata nama khas. Jarang kita nak jumpa. Okay, contohlah kalau saya kata kat situ kullu insan Zaid. Semua manusia Zaid, betul ke? Tak.
bayangkan semua manusia namanya Zaid. Yang Aisyah pun jadi Zaid, Syakira pun jadi Zaid, Nazmi pun jadi Zaid. Itulah maksudnya semua manusia adalah Zaid. Jadi itu sebab dalam kuliah mujabah dia kita jarang nak jumpa dia punya mahmul dia kata nama khas. So itu sebab dia tak buat contoh kat situ. Okey, kita pergi kepada juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah ni boleh jadi ada kata nama khas. Okay, kita tengok yang pertama. Ba'dul maliziyin muhandis. Okey, macam biasa yang warna biru itu adalah mahmul. Jadi muhandis jurutera. Jurutera adalah nama pekerjaan. Okey, dan dia adalah umum. Dia boleh jadi sesiapa saja. Siapa-siapa boleh jadi jurutera. Betul tak? Betul. Itu sebab dia dalam kategori kata nama am. Okey, so bila kita akaskan dia, ingat bila kata nama am, kita letak apa dulu siap-siap? Ba'da. Letak ba'du siap-siap. Sebab kita dah tahu dah dia akan jadi juz'iyah mujabah. Senang je. So kesimpulan dia kat sini, antum kena kenal mahmul antum. Kalau kenal mahmul, tahulah jawapan apa yang tunggu dekat ruangan akas. Dia akan jadi ba'dul muhandisin malizi. Okey. Jadi kat situ kalau kita tengok, ini cuma kaedah je lah. Selepas sur, terutamanya ba'du, kita akan jadikan dia dalam bentuk jamak. Itu sebab ba'dul malizin, ba'dul muhandisin, kita jamakkan dia. Dan di hujung, bila dia dekat hujung, kita mufradkan dia. Itu kaedah. Okay. Tapi kalau kata dalam periksa nanti antum jawab macam ni. Ba'dul muhandis malizin, tak apa, dia tak jadi kesalahan kat situ. Walaupun sebenarnya dari sudut uslub dia macam tak kena. Tapi dari sudut jawapan dia tidak menjadi masalah. Okay. Yang penting perkataan tu betul. Okey, kita tengok bila masanya juz'iyah mujabah jadi syahsiah mujabah. Okay, tengok. Ba'dul insan Zaid. Sebahagian manusia adalah Zaid. Betul tak? Boleh jadi kan? Boleh. Okey, jadi ba'dul insan Zaid. Nampak tak mahmul dia kat situ saya warnakan merah sebab saya nak menunjukkan itu kata nama khas. So bila kata nama khas, bila diangkaskan, jangan letak ba'du. Jangan letak ba'du. Itu kata kunci dia. Terus je letak nama dia. Terus je Zaid insanun. Sebab cuba bayangkan kalau kita letak ba'du kita bayangkan ba'dul insan Zaid, sebahagian manusia adalah Zaid. Tiba-tiba kita angkaskan dia ba'du Zaid insan. Sebahagian Zaid adalah manusia. So sebahagian Zaid lagi jadi apa? Tak logik kan? Jadi itu sebab kata nama khas dia boleh berdiri sendiri. Jadi dia terus je lah Zaid adalah manusia. Macam tu. Okey, boleh? Boleh. Jadi saya tak payah bacalah sampai bawah, antum dah boleh faham. Okey, so kata kunci dia ialah kita kenal apa? Kita kena kenal apa? Mahmul. Kita kena kenal mahmul kita, sama ada kata nama am ataupun kata nama khas. Okey, jelas Jelas. Okey, sekarang kita pergi salibah. Kalau salibah ada dua jawapan. Saya tak payah pergilah slide yang tadi tu. Kalau di dalam bentuk salibah dia ada dua jawapan juga. Tapi dia bukan bertukar menjadi juz'iyah. Dia akan bertukar menjadi apa? Kalau dalam salibah dia akan bertukar menjadi apa? Kuliah. Dia akan bertukar menjadi kuliah salibah ataupun syahsiah salibah. Dia dua jawapan. Syahsiah salibah. Okey, masa bila dia akan jadi kuliah salibah? Apabila mahmul dia kuli, mahmul dia kata nama am, dan dia akan bertukar menjadi syahsiah apabila kata nama apa ni? Dia punya mahmul dia adalah kata nama khas. Okey. Contoh macam tadi juga kuliah salibah dia ada satu versi jawapan saja, dia akan jadi kuliah salibah. Contoh dia la syai' minat tufah bihajarin. Tak ada satu pun apple itu adalah hajar apa hajar? Apa makna hajar? Hajar apa? Ya, batu. Tak ada satu pun apple itu batu. Ada awak jumpa apple jadi batu? Tak ada kan? Tak ada. Okey, jadi Tak ada. dah tentulah tak ada satu batu pun apple. Okey.
Okey. Kemudian Syasiah Salibah ada dua versi jawapan. Okey, sama ada dia akan jadi Kuliah Salibah ataupun dia akan jadi Syasiah Salibah. Okey, bila masanya dia akan jadi Kuliah Salibah? Contoh Umar Laisa Bihajarin. Umar bukan batu. Jangan kaitkan pasal cerita si Tanggang tak ada kena-mengena. Okey. Walaupun si Tanggang tu dia jadi batu kan, tu tak ada kena-mengena. Okey, Umar Laisa Bihajarin. Umar bukan batu. Jadi dah tentulah tak ada satu batu pun adalah Umar. Okey. Laisa Umar bi Zaid. Bukanlah Umar itu Zaid. Maknanya Umar adalah Umar, Zaid adalah Zaid. Jadi dah tentulah Zaid, Laisa Zaid bi Umar. Okey, Laisa tu nak letak tengah boleh, nak letak kat depan boleh. Jangan letak kat ujung je. Okey. Faham? Faham. Okey. Saya nak uji sikit Tadi dah tengok slide kan? Okey, saya nak uji. Siapa nama lagi pelajar lelaki selain daripada Nazmi? Siapa seorang Nazmi? Sebut satu nama Nazmi, pelajar lelaki. Macam ramai sangat je. Azim. Siapa? Azim. Okey, Azim. Azim, sila respon Azim. Ya, saya. Okey, Azim. Okey, Azim. Awak dengar contoh saya, awak cuba akaskan ya. Boleh? InsyaAllah. Okey. Azim huwa Muhammad. Azim huwa Muhammad. Apa akas dia? Azim huwa Muhammad. Apa akas dia? Boleh Azim? Cuba je. Muhammad huwa Azim. Okey, kenapa? Kenapa? Sebab mahmul dia apa tadi? Mahmul dia kata nama khas. Ya, mahmul dia juz'i. Okey, mahmul dia juz'i kata nama khas. Okey, bagus. Okey, Dayang Nur Farahin. Dayang Nur Farahin. Ya, saya. Okey, awak dengar contoh saya bagi, awak cuba angkaskan ya. Ba'dul Malizin, Muallimun. Ba'dul Maliziyin Muallimun. Sebahagian orang Malaysia adalah guru. Cuba. Ba'dul Maliziyin Muallimun. Cuba Dayang. Boleh Dayang? Senyap terus Dayang ni. Boleh tak Dayang? Okey, kalau tak boleh, ada siapa-siapa nak cuba? Ba'dul Maliziyin Muallimun. Ba'dul Muallimin Maliziyin. Okey, kenapa? Kenapa? Sebab dia kulli kata nama Muallim tu adalah kata nama Okey, last soalan. Ni volunteer siapa nak jawab saya alu-alukan yang lelaki lah. Okey, soalan yang terakhir. Apa ya? Okey. Haza kitabun. Haza kitabun. Apa dia punya akas? Ke kitabun haza? Haza kitabun. Betul tak akas dia kitabun haza? Dapat jawapan tak? Ke ba'du kitabun haza? Boleh? Yang ini dia macam special sikit lah. Okay, haza kitabun, dia jawapan dia akan jadi
kitabun haza. Okay, tapi sebenarnya kita jarang jumpa, cuma dalam buku teks ada contoh tu. Okay, dalam buku teks dia buat contoh apa? Okay, kalau tengok dekat dalam buku teks dekat muka surat apa yang ada contoh haza tu? Kejap saya tengok. 32. Muka surat 32. Okey. Dia buat dia buat contoh kata nama khas. Tapi kalau haza kitabun tu sebab dia haza kitabun, dia syahsiah mujabah. Dia akan jadi syahsiah mujabah juga. Itulah kitabun haza. Okey. Tapi dalam buku teks dia guna Zaid haza ataupun haza Zaidun. Ini senang sikit sebab dia dua-dua kata nama khas. Jadi bila dua-dua kata nama khas, sebab haza tu, haza dia adalah isim isyarah. Isim isyarah dia termasuk dalam syahsiah. Dia termasuk dalam syahsiah dan dia dalam kategori juz'i juga. Kategori juz'i. So bila diterbalikkan dia akan kekal lah. Dia tidak akan jadi juz'iyah, dia kekal. Okay? Itu keistimewaan kalau ayat yang ada isim isyarah. Okey, selesai untuk kodiah hamliah. Sikit lagi untuk kodiah syartiyah. Kodiah syartiyah sangat mudah. Sangat mudah. Kodiah hamliah tu yang kita duk pening nak fikir, Allah, mahmul kulli lah, mahmul juz'i lah kan. Okey, yang itu kita pening sikit. Tapi bila masuk kepada kodiah syartiyah, sangat mudah. Okey, kenapa saya kata sangat mudah? Okey, tengok step dia. Satu, yang pertama, kita ubah kedudukan rukun kodiah. Yang pertama. Yang kedua, kita akaskan kodiah yang mujabah kepada juz'iyah mujabah. Satu jawapan saja. Satu jawapan saja. Manakala kalau dia kodiah yang berbentuk salibah, kita tukarkan dia kepada kuliah salibah. Satu jawapan sahaja. Dia tak payah fikir muqaddam dia apa kita kata tali dia kuli ke juz'i ke, tak ada. Dia tak ada isu tu. Okey. So contoh dia sangat mudah, kita tengok. Ni kalau dalam bentuk mujabah saya buat satu contoh. Dalam buku tu kita agak pening sebab contoh dia lain-lain, tapi kalau yang ini sama tak contoh yang dalam buku? Sekejap saya tengok sekejap. Saya rasa sama. Okey. Okey, dalam buku dia buat contoh yang berbeza. Tu yang kita agak pening sikit. Jadi saya permudahkan antum dengan membuat contoh yang sama. Yang penting dia punya kategori dia betul. Okey, contoh yang pertama, kulama injit tani akram tuka. Yang merah tu adalah mahmul dia. Adalah dia punya tali. Yang merah tu adalah dia punya tali. So nanti bila kita akaskan, tali akan berada di depan. Okey, tali akan berada di depan. Dan yang penting kita jadikan dia juz'iyah mujabah. Disebabkan dia semuanya akan menjadi juz'iyah mujabah, empat-empat tu. Iaitu kuliah mujabah, juz'iyah mujabah, mumalah mujabah, mahsusah mujabah. Dalam kodiah syartiyah kita tak sebut syahsiah, kita sebut mahsusah. Mahsusah mujabah. Keempat-empat tu bila diakaskan dia akan jadi jawapan juz'iyah mujabah. Jadi jawapan dia semua akan dimulai dengan qad yakun. Nampak tak? Semuanya sama jawapan dia. Betul tak? Sama kan? Sama. Kecuali dekat mahsusah mujabah disebabkan pada asalnya tu ada al-an. Jadi kita kekalkan al-an tu dalam jawapan. Jadi dekat dalam jawapan dia qad yakun akram tuka injit tani al-an. Yang itu saja yang dikekalkan. Okey, yang lain dia jawapan dia sama, iaitu dimulai dengan qad yakun. Okey, itu kalau dia mujabah. Okey, seterusnya kita tengok kalau dia salibah. Okey, ni salibah Okey, kalau dia salibah, dia ada satu jawapan tadi, iaitu dia jadi apa? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi kuliah salibah. So bila kuliah salibah, kita kena tahulah so dia. So jawapan kalau kuliah salibah dia mesti laisal battata. So jawapan dia laisal battata akram tuka injitani. Dan kalau dia
Mahsusah sebab ada al-an. So kita masukkan al-an tu dekat hujung. Okay. Okay. So okay. Habislah untuk akas. Okay, ini contoh latihan. Okay, soalan yang warna hijau tu. Okay, dia tanya kaifatan akisu al-qadaya asy-syakhsiyah al-mujabah fil hamliyah. Dia tanya macam mana kita nak akaskan qadiyah syakhsiyah mujabah di dalam qadiyah hamliyah. Wadih, terangkan yang demikian itu beserta contoh. So ini kaedah jawab dia. Okey, kita kena buat 2 versi jawapan lah sebab kita nak cerita dia ada mahmul kuli dan dia ada mahmul juz'i. Dan bagilah contoh setiap satu. Okey, faham? Faham? Boleh tak nak jawab? Faham. Ah. InsyaAllah. Dia nampak macam panjang. Nampak macam panjang tapi sebenarnya poin dia yang kat belakang tu ingkanat mahmulihah kuli, kemudian ingkanat mahmulihah juz'i. Sebenarnya kita dah tahu dah jawapan dia sama ada dia akan jadi juz'iyah mujabah ataupun syakhsiyah mujabah. Cuma kita nak terangkan sikit. Dia akan jadi juz'iyah mujabah kalau mahmul dia kuli. Dia akan jadi syakhsiyah mujabah kalau mahmul dia juz'i. Macam tu. Okey. 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 Saya ni contoh soalan. Tapi sebenarnya saya ada buat kuis. Nak cuba jawab kuis? Boleh. Boleh? Okey. Siapa yang lain dia laju bolehlah jawab. Okey, tak apa. Yang lain dia tak berapa laju, dia tengok je jawapan kawan-kawan dia. Boleh? Dah sedia? Boleh. Pernah jawab kuisis tak? Pernah. Okey. Sekejap. Okey, habis. Okey. Saya nikan dulu. Okey, kita masuk pada kuis ya. Ustazah boleh? Kita gap sekejap sebelum kita masuk kepada kias. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya tak? Untuk Akas? Tak ada. Tak sabar nak jawab kuis ke? Ya. Okey, kita tengok kuis. Sekejap Anton nampak tak saya buka tadi? Nampak. Nampak Okey. Okey, kejap. Okey, ni kita nak masuk kuis. Nanti Antum tengok kod dia Tahu kan cara nak masuk? Tahu. Okey, buka dulu quizzes tu. Okey, masing-masing boleh buka. Okey, ni dia punya buka device tu. Okey, masukkan kod dia. Okey, cuba buat sekarang. Boleh? Okey, dah ada seorang peserta. So, kita nak mula serentak ni. Okey, Syakira dah masuk. Okey, dah ada 3 orang. Empat orang. Yang daripada sekolah saya pun boleh masuk. Tak ada masalah, boleh masuk sekali. Aisyatul Husna. Dah ada 8 orang. Teruskan, ada lagi? Okey, 9. Aisyatul Husna tu daripada sekolah saya. Teruskan, ada lagi? Okey, 10. Semua boleh nampak dekat paparan slide? Boleh. Boleh. Okey, Azim. Okey. 11, 12. Terus? Ada lagi? 12 orang. Okey, 13. Saya bagi masa setengah minit lagi. Tak sabar dah nak mula Okey, 13. Okey. 14.
Okey, ada lagi? Ada lagi tak? Okey, kalau tak ada kita terus mula. Boleh mula? Boleh tak? Boleh. Okey. Okey, sedia? Okey, 1, 2, 3. Okey. Antum boleh nampak kan? Boleh. So nampak Okey, kita teruskan. Ada 12 soalan. Okey, Syakira mendahului sekarang ni. Okey, masih lagi Syakira. Okey, jawapan nampak kan? Nampak. Nampak. So tahulah siapa yang salah kan? Okey, teruskan. Ada lagi 6 soalan. Mana lelaki ni? On the way Zah, on the way. Aduh. Masuk dia 5 Lelaki perempuan je. Itulah lelaki yang dalam kelas tu Ustazah. Yang lain semua perempuan. Ya ke? Allah. Tak apa. InsyaAllah boleh. Okey. Bila nama Nazmi nak naik ni?
Okey, teruskan. Saya pula berdebar. Syakira dengan Syakira naik balik ni. Lagi 3 soalan. Oh, bagus Syakira dengan Alisha Husna. Okay, bagus. Soalan tadi tu dia umum dia mumalah mujabah tapi dia tak highlightkan sama ada dia syasyah mujabah ataupun sama ada dia kuli atau juz'i. Okey, soalan yang ke-11. Tengok ada yang salah. Oh, ada lagi yang salah ni. Okey, soalan terakhir. Okey, Husna Husna Tasha. Alhamdulillah. Okey. Okey. So, macam mana? Okey? Okey Zah, okey. Okey. Okey semua. Terima kasih. Mana nama yang lelaki? Tadi kata nak kejar, tak terkejar. Tak, saya nak potong Zah, tapi tak sempat. Itu biasa alasan. Tercicir kat belakang. Kita bagi perempuan depan Zah, lelaki biar belakang. Saya dah nak cuba potong dah Zah. Nampak macam tak puas hati je tu. Okey, tahniah untuk semua. Alhamdulillah. Tadi pun pelajar saya pun ada tadi nak kejar. Rupanya menang dekat sekolah Haji Muhammad juga. Siapa tadi? Husna Tasha. Syakira tadi banyak menang tadi kat atas tu. Tapi bila di saat-saat akhir dipotong oleh Husna Tasha. Okey, tahniah. Okey, hadiah minta kat Ustazah Zihan ya. Okey, so kita masuk tajuk yang seterusnya, boleh? Ustazah, Ya, ada nak tanya. boleh tak Ustazah terangkan yang syair tadi tu? Soalan tu. Oh, Ada Muhammad soalan tu. Syairun. Kat situ ke awak salah? Ah. Okey.
Muhammad Syairun, Muhammad Syairun tu, kita jangan pandang Muhammad ingat apa-apa dalam tajuk angkas ni kita akan pandang Mahmud. So Syairun adalah penyair. Sesiapa sahaja boleh jadi penyair, betul? Betul. Betul? So penyair ni dia umum. Tadi kalau perasan saya ada sebut, biasanya selepas ba'du kita akan jamakkan dia. Kan? Ada kan tadi saya cakap? Ada. So apa jamak untuk syairun? Syu'ara kan? So jawapan dia ba'du syu'ara, apa tadi? Muhammadun. Ke Umar tadi? Umar tu Muhammad. Saya pun tak ingat dah soalan. Okay. Dapat Syakira? Dapat. Terima kasih. Saya rasa awak keliru sebab daripada syairun tiba-tiba jadi syu'ara kan? Sebab kita jamakkan dia ba'du syu'ara. Secara logik ni pun kita mengandaikan sebahagian penyair itu nama dia Muhammad. Macam itulah. Okay. Husna Tasha tadi salah berapa? Salah 2. Salah 2. Macam sedih sangat. Nazmi salah berapa Nazmi? Saya tak banyak salah Zah. Tak banyak salah dan tak banyak juga betul lah. Ada balance. Okay, tak apa. Okay, so dia kadang-kadang, saya kadang quizzes ni bukan, dia bukan tak menguji. Maksudnya kadang-kadang dia ada faktor gemuruh. Darah gemuruh. Dia takut tengok berapa second lagi nak habis. Dia tak fikir dah dia punya formula ke apa. Dia memang jawab je selalunya. Betul tak? Betul. Ada orang dia nervous dengan bunyi tu tadi. Saya pun tak sangka bunyi dia macam tu. Dia punya muzik dia kan. Dia dengar muzik tu jantung dia dah berdebar-debar dah. Tu yang Nazmi tak boleh nak pecut tadi tu. Apa lagi Azim Azim tadi nombor berapa entah. Okay, kita teruskan dengan tajuk yang seterusnya. Kias, boleh lagi ke ni? Boleh. Boleh Boleh. Boleh Zah, boleh. Okay, Nazmi macam nak tebus kekalahan tu. Okay, kita tengok untuk tajuk kias. Okay, untuk tajuk kias ni. Silap sekejap ya, Okey, untuk tajuk kias, dia adalah tajuk yang terakhir dalam ilmu mantik dan dia kena hati-hati. Dia perkataan kias ni ada dekat dalam usul fiqh. Dekat dalam usul fiqh. Jadi kena hati-hati bila jawab kias ni sebab takut terjawab kias usul fiqh. Kias usul fiqh tingkatan apa? Ada tajuk kias? 4. Tingkatan 4. Dia memanglah takrif tak sama tapi nanti dekat rukun tu dia dah tak fikir dah yang dia terlupa yang dia tengah jawab bahagian mantik. Dia terjawab dekat bahagian usul fiqh. Tapi sebenarnya nanti dalam soalan periksa dia takkan campur. Dia takkan campur soalan usul fiqh dengan mantik dalam satu set soalan. Okay, dia soalan usul fiqh dia akan pergi kepada soalan 3 dan 4. Soalan mantik ni soalan 1 dan 2 untuk subjektif lah. Okay, kita pergi terus. Kita habis pukul 10 kan, Ustazah? Ya, betul. Pukul 10. Okey, kita terus saya akan cuba sebab mantik ni dia banyak. Okey, ini topik-topik yang ada dalam mantik. Kias, dia berkaitan dengan takrif, kemudian ajza. Okey, ajza ni rukun. Okey, kadang-kadang kadang-kadang dalam setengah buku dia tak guna ajza, dia guna arkan. Tapi saya ikut buku teks antum lah. Buku teks antum dia guna ajza. Kemudian ada syakal dengan darab. Yang keempat, keterangan tentang syakal dengan syaklul awal, syaklul sani. Yang kelima, cara untuk mendapatkan natijah. Cara untuk mendapatkan natijah bagi kias. Okey. Mana yang kurmaya? Kan ni. Okey. Takrif ni ada yang nak tanya tak? Saya tak payah baca satu persatu lah. Takrif ni jelas tak dekat takrif? Okey, saya nak tanya, antum ada belajar tajuk penakkulan tak? Ada. Tingkatan berapa?
Tingkatan Empat. 4. Empat Okey, penaklulan tu konsep dia sama dengan tajuk kias ni. Penaklulan tu sama dengan konsep kias ni. Kita ada premis 1, premis 2 kan. Premis 1, premis 2 kita ada kesimpulan. Dia sama. Okey, jadi saya nak fokuskan dekat istilah tu. Takrif dari sudut istilah. Bila kita sebut tentang kias, dia adalah satu lafaz, satu pernyataan lah. Sebenarnya dia lebih sesuai kalau kita kata satu pernyataan yang tersusun daripada dua kategori pernyataan. Dua pernyataan lah. Pernyataan ni kodiah lah. Okay. Jadi senang cerita, kias ni dia mesti sekurang-kurangnya terdiri daripada dua kodiah. Okay. Kita cerita kodiah hamliah lah. Sukatan antum dia berkaitan dengan kias iktirani. Iktirani ni maksudnya kias kodiah hamliah. Jadi dia terdiri daripada dua kodiah atau boleh jadi juga lebih. Kalau dalam penaklulan tu kita kata premis 1, premis 2, dia boleh juga jadi premis 3, premis 4. Cuma mungkin antum belajar sampai 2 saja. Tapi dia boleh jadi lebih. Tu sebab dia kata atau lebih. Tapi untuk sukatan antum jangan risau, dia 2 je. Okey. Apabila serasi ataupun lazim diterima kebenaran daripada dua kodiah tadi, maknanya premis 1 okey, premis 2 okey, maka barulah natijah akan terhasil. Maknanya natijah tu dia tak datang dengan sendirinya. Natijah tu dia datang apabila kita punya premis 1, premis 2 tu serasi. Serasi kat sini maknanya ada pertalian antara premis 1 dengan premis 2. Barulah terhasil natijah. Maknanya natijah tu dia bukan direka-reka. Natijah tu dia bila ada kombinasi yang sesuai antara premis 1, premis 2, maka akan terhasillah natijah yang betul. Okay, itu basic. Dapat? Dapat. Sebenarnya kalau faham tajuk penaklulan, fahamlah tajuk kias ni. Ke tajuk penaklulan pun tak faham? Tajuk penaklulan faham tak? Tak sangat. Biasalah. Ni mesti tak minat matematik ni. Okey, tak apa. Okey, kias terbahagi kepada dua. Okey, iaitu iktirani dan istisnai. Okey, iktirani ni takrif dalam buku lah, ma dalla ala natijah bil quwah. Okey, natijahnya kita kena usahakan. Perkataan al-quwah, ingat perkataan quwah maksudnya usaha, tenaga. Jadi dia tak boleh datang sendiri. Natijah tu tak datang sendiri. Itu sebab dia kata natijah terhasil bukan secara langsung. Tapi dia terhasil dengan cara apa? Perlu diusahakan. Perlu cari natijah tu. Itu yang saya kata tadi. Kalau okey antara premis 1, premis 2, okeylah dia punya natijah dia. Okey, manakala istisnai pula adalah madalla ala natijah bil fi'liyah. Yang ni senang. Natijah dia ada terus. Dekat dalam premis 1 tu dah ada natijah dia. Tinggal turunkan aja. Okey. So itu dalam istisnai. Tapi istisnai tak masuk dalam sukatan antum. Yang senang tak masuk pula kan. Okey, jadi tak masuk. Kita fokus iktirani. Okey. Dan kebanyakan ulama' mantik dia permudahkan macam ni. Iktirani ni dia punya premis 1, premis 2 dia adalah kodiah hamdiah. Itu iktirani. Manakala istisnai pula, premis 1, premis 2 dia adalah gabungan kodiah hamliah dan kodiah syartiyah. Dia adalah gabungan. Okey, saya bagi contoh lah sikit untuk istisnai. Contoh saja. Okey, untuk orang kata kurang-kurangnya pernah lah dengar. Okey, contoh. Iza tulu kullama tulu isyams fan nahar maujud. Setiap kali matahari terbit, maka siang muncul. Setiap kali matahari terbit, maka siang muncul. Itu kodiah syartiyah muttasilah, betul tak? Betul? Betul. Sebab dia ada setiap kali tu ataupun jika matahari terbit, maka siang muncul. So itu adalah kodiah syartiyah muttasilah. Itu premis 1 dia. Kemudian dekat premis 2 dia kata akan tetapi. Dia ada unsur distractor kat situ. Distractor ni macam pengacau lah. Akan tetapi matahari tidak terbit. Akan tetapi matahari tidak terbit. Jadi agak-agak apa jawapan dia? Maka apa natijah dia agak-agak? Natijah dah ada dekat atas.
Natijah dah ada kat atas. Okay, cuba dengar betul-betul ya. Premis 1 dia kata apabila matahari terbit, siang muncul. Okay. Akan tetapi matahari tak terbit. Jadi agak-agak maka siang Tak muncul. ya, betul. Maka siang tak muncul. Itulah saya kata jawapan dah ada kat atas, tinggal turunkan. Cuma kita nak fikir dia positif ke negatif. Okay. Contoh kalau dia kata apabila matahari terbit, siang muncul. Akan tetapi matahari memang terbit. Jadi apa dia punya natijah? Maka Siang muncul. muncul. Okay, macam itulah. Itulah istisnai. Itu saya kata istisnai ni senang sebab jawapan dah ada. Tak payah nak fikir sangat. Cuma nak jadikan dia mujabah atau salibah. Okay, so dah belajar sikit kan. Okay, tapi untuk antum dia fokus kepada iktirani. Okay, terus tengok. Okay, ini ajza' dia. Ajza' tadi sama masuk dengan arkan. Maknanya rukun yang ada di dalam kodiah, dalam kias. Okay, untuk membentuk kias, dia ada 3 rukun ataupun kita panggil 3 elemen penting. Iaitu P1 tu premis 1. Okay, P1 adalah mukadimah sughra. Nama dia tu memang kita kena nyatakan nama dia mukadimah sughra. Okay, premis 2 kita panggil mukadimah kubra. Manakala yang ketiga kita tak panggil premis 3, kita panggil natijah. Kalau dalam penaklulan tu kita panggil kesimpulan betul? Kesimpulan ke natijah? Kesimpulan. Okay. Jadi dekat premis 1. Kesimpulan. Okay, kesimpulan Okay, dekat premis 1 mukadimah sughra dia bagi contoh kullu insan hayawan. Semua manusia adalah benda hidup. Okay, kemudian dia kata dekat mukadimah kubra kullu hayawan jismun. Semua benda hidup adalah jisim. Okay, cuba perhatikan apa perkataan yang sama antara dua tu. Hayawan. Okay, hayawan. Jadi cara nak buat natijah ialah kita buang perkataan yang sama. Maka tinggallah kullu insan jismun. Nampak? Itu basic Nampak. Itu basic dia Haiwan. Okay. Sumiyat bi muqaddimah sughra. Dia dinamakan dengan muqaddimah sughra kerana di dalam dia ada had asghar. Ada had asghar pula. Okay, tak apa. Yang ni saya tinggalkan dulu sebab kita kena faham yang satu ni dulu. Okay, kita kena pergi yang ni dulu. Kita kena pergi kepada hudud. Hududul qiyas. Ni tak ada kena-mengena dengan hudud yang fake tu tak ada Ni hududul qiyas, dia jamak bagi perkataan had. Sebab apa? Kita akan jumpa 3 had. 1 had asghar, 2 had akbar, 3 had awsat. Itu sebab nama dia hudud. So hudud ni sama pentingnya dengan ajza' tadi. Dia nak cakap dekat dalam ajza' ada hudud. Okay, dalam ajza' ada 3 hudud ni. Yang menjadikan dia muqaddimah sughra sebab di dalam dia ada had asghar. Kan tadi ada kata disebut kan? Di dalam dia ada had asghar. So had asghar ni apa? Takrif dia dekat dalam periksa nanti nak jawab. Had asghar maksud dia ialah maudu' natijah. Okey, had akbar adalah mahmul natijah. Itu je takrif dia. Okey, manakala had awsat ialah mukarrarah. Mak mana mukarrarah? Berulang. Iaitu yang berulang antara 2 mukadimah, yakni mukadimah sughra dan kubra. Wa yulgha. Apa maksud yulgha? Wa yulgha. Tahu maksud yulgha? Dia dibuang dan perlu dibuang ketika menghasilkan natijah. Dia benda yang berulang kita kena buang. Ingat dia had awsat ni, ingat 2B. 2B tu apa? Berulang, dia berulang dan perlu dibuang. Berulang, buang. Berulang, buang. Ingat tu had awsat. Okay. So nanti had awsat takkan ada dekat dalam natijah.
Okey. Kita tengok contoh asal tadi, atas tu, kullu insan hayawan. Kullu hayawan jismun. Okey, jangan tengok natijah dulu tengok yang dua tu. Kullu insan hayawan. Okey, cari perkataan yang sama. Perkataan yang sama adalah Haiwan. hayawan. So, kita dah tahu dah hayawan itulah had awsat. Itulah had awsat. Okey, sekarang kita nak cari had asghar yang mana? Had asghar ialah maudhu' natijah. Okey, kenapa maudhu' natijah? Okey, cuba tengok dekat natijah. Natijah kan kita ambil perkataan yang tertinggal. Setelah kita buang had awsat, kita tarik kita punya perkataan yang tertinggal dekat dalam mukadimah sughra tu, kita tarik ke natijah. Kemudian kita tarik pula perkataan yang tertinggal dalam mukadimah kubra, iaitu jismun, kita tarikkan dia ke natijah. Jadi jadilah ayat dia kullu insan jismun. Dia jadi macam tu kan? Okey, sekarang cuba tengok takrif had asghar kat bawah. Dia kata apa? Apa takrif had asghar? Maudhu' natijah. Okey, sekarang semua tengok dekat natijah. Betul tak had asghar dia berada pada tempat maudhu'? Betul. Okey. Dia logik dia dinamakan had asghar tu sebab puncanya dia datang daripada mukadimah sughra. Tu logik dia. Okey. Dan jismun tu pula dinamakan had akbar sebab dia datang asalnya daripada mukadimah kubra. Itu sebab nama dia had akbar. Okey. Nanti jangan tersilap. Nanti ada pula yang buat mukadimah asghar, mukadimah akbar pula. Okey, salah Mukadimah sughra, mukadimah kubra. Had asghar, had akbar, had awsat. Okey, faham? Faham. Okey. Itu baru kita kenal dia punya hudud, dia punya rukun. Okey, kita teruskan. Okey, kita pergi pada syakal. Syakal dan darab. Okey, ingat syakal. Syaklun ni kalau nak terjemah dekat dalam bahasa Melayu, kita terjemah apa syaklun? Bentuk. Okey, lagi? Ada lagi selain daripada bentuk? Bentuk lah kan yang paling sesuai kan? Okey, so syaklun ni bentuk lah, bentuk kias. Kias iktirani tadi tu dia ada beberapa bentuk. Sebenarnya kalau ikut bentuk ni, kalau belajar mantik betul-betul sampai peringkat U nanti, untuk syakal ni dia ada 4. Syaklul awal, syaklul sani, syaklul salih, syaklul salis, syaklul rabi'. Dia ada 4. Tapi untuk sukatan antum 2 sahaja. Okey, 2 sahaja. Okey. Dia selain daripada syakal dia ada darab. Darab ni sifir. 1 darab 1 kan? 1 darab 2 kan? Betul tak? Kita sebut macam tu. Ke antum sebut 1 kali 1? Sebut darab ke sebut kali? Dalam matematik. Nazmi. Darab. Okey, yelah darab kan? Darab. So darab tu sifir. Okey, nanti dulu yang sifir tu kita tengok syakal dulu. Okey, syakal adalah satu bentuk kias, hayatul kias, bi'itibari wada'il hadil awsat. Satu bentuk kias yang mengambil kira kedudukan had awsat. Saya highlight ke warna merah tu sebab itu yang paling penting. Satu bentuk kias dengan mengambil kira kedudukan had awsat. Kat mana letaknya had awsat dalam kita punya kias tadi? Fil muqaddimataini, dalam 2 mukadimah tadi. Maknanya perkataan yang sama dekat dalam mukadimah sughra dengan kubra tu di mana letaknya? Adakah di tempat maudhu' atau di tempat mahmul? Okay, so takrif ni tak boleh tertinggal mana-mana. Memang kena ambil semua. Okey, satu dia adalah hayatul kias, satu bentuk kias, bi'iktibar dengan mengambil kira wada'i hadil awsat, kedudukan had awsat bainal muqaddimataini ataupun fil muqaddimataini, adakah dia adalah maudhu' ataupun mahmul. Okey, so itu adalah syakal. Okey, darab pula dia adalah satu bentuk yang terhasil, hayatun hasilah, satu bentuk yang terhasil, gabungan mukadimah sughra dan kubra, tetapi kita lihat dari sudut sur dia. Okey, macam contoh tadi.
dia contoh ayat dia tu dia adalah bertemu antara kuliah mujabah dengan kuliah mujabah. So nanti natijah dia jadi apa? Adakah jadi kuliah mujabah juga atau juziah mujabah ke ataupun macam mana? Itu dinamakan darab. Dia tak ada kena-mengena dengan nombor walaupun kita kata 2 darab 2 bukan. Okey, tapi istilah dia sahaja sama. Okey, dia melibatkan sifir antara sur dengan sur yang lain. Okey, so kesimpulan dia syakal berkaitan dengan had awsat, darab berkaitan dengan sifir untuk sur. Okey, dapat? Dapat? Dapat. Okey. Okey, kita pergi pada syakal. Syakal tadi macam saya cakap ada 4 tapi kita belajar 2 sahaja. Syakal 1, syakal 2. Okey, perhatikan betul-betul takrif dia. Okey, cuba bezakan. Okey, syakal 1 dia kata had awsat. Had awsat dia, okey, antara mukadimah sughra dengan mukadimah kubra tu, had awsat dia yang pertama dia kata had awsat dia berada pada tempat mahmul dalam mukadimah sughra. Mahmul dalam mukadimah sughra dan berada pada tempat mauduk dalam mukadimah kubra. Okey, pegang takrif itu betul. Manakala syakal 2, kedudukan had awsat dia berada pada kedudukan mahmul pada kedua-dua mukadimah. Senang cerita yang syakal 2 ni dia nak cakap had awsat dia berada kat hujung dua-dua. Kat ujung. Yelah mahmul kan kedua kan? Hujung kan? Okey. Okey, nak lebih jelas kita tengok macam ni. Teknik 2 jari ni sebenarnya kalau teknik 2 jari ni saya nak cakap syakal 1. Syakal 1 mahmul mauduk. Okey, syakal 1 mahmul mauduk. Apa maksud mahmul mauduk tu? Maknanya kedudukan had awsat dia berada tempat mahmul pada sughra dan mauduk pada kubra. So saya panggil jari yang pertama ni sebagai syakal 1. Ingat perkataan mahmul mauduk. Cuba sebut. Mahmul mauduk. Okey, untuk syakal 2 kita sebut dia mahmul mahmul. Cuba sebut. Mahmul mahmul. Okey, syakal 1 mahmul mauduk, syakal 2 mahmul mahmul. Okey, dapat? Dapat. Okey, pegang yang tu dulu. Kita nak tengok kat mana apa benda sebenarnya benda ni kan. Okey, ni contoh dia. Okey, tengok. Ni syakal 1 dia dah labelkan ni sebagai syakal 1. Apa bukti dia adalah syakal 1? Siapa boleh respon? Sebelum tu saya nak tanya, mana had awsat? Mana had awsat? Okey, hayawan. Warna merah. Hayawan. Warna merah. Okey. Kita kaitkan balik dengan takrif syakal 1 tadi. Gunakan teknik jari. Jari 1 tadi. Kita sebut apa? Jari 1 tadi? Mahmul mauduk. Okey, mahmul mauduk. Okey, tengok perkataan hayawan. Betul tak dekat mukadimah sughra tu dia berada di tempat mahmul? Betul tak? Okey, tengok pula perkataan hayawan pada mukadimah kubra. Betul tak dia berada di tempat mauduk? Betul. Itulah takrif syakal 1. Itulah nama dia syakal 1 iaitu had awsat dia berada di tempat mahmul pada sughra dan mauduk pada kubra. Itu sebab syakal 1 tadi mahmul mauduk. Dapat? Dapat. Okey, jadi itu je untuk syakal. Okey, untuk syakal untuk syakal 1. Okey, kemudian kita nak kaitkan pula dengan darab. Dalam contoh ni ada syakal ada darab. Okey, darab dia kat mana? Darab dia, okey kita perhatikan contoh yang dekat kotak yang pertama. Ni kullu insan hayawan. Dia adalah kuliah mujabah, betul? Kuliah mujabah kan? Dia bertemu dengan apa ni? Kuliah? Mujabah. Kuliah mujabah. Okey, dalam kias senang je. Kalau dia sama, mukadimah sughra dengan mukadimah kubra, dua-dua adalah kuliah mujabah, pertembungan dia sama, jadi tak payah fikir dah. Dia akan jadi kuliah mujabah juga. Itu sebab jawapan dia dekat natijah ni, kullu insan jismun. Maknanya dia adalah kuliah mujabah juga. So itulah dinamakan darab. Nampak? Nampak. Okey. So apa benda pula AB kali BC sama dengan AC ni? Okey, yang bawah ni, ini formula yang saya cipta sendiri. Untuk memudah, untuk ni sebenarnya yang bawah ni untuk check saja, untuk semak saja. Okey, A ni adalah had asghar.
Okey, had asghar sebab dia berada dekat Muqaddimah Sughra. Perkataan pertama yang kita jumpa, kita namakan dia A. So A ni nanti akan mewakili had asghar. Okey, B pula, siapa ingat tadi saya kata B tu apa? Had Awsat, dan B tu mewakili apa? Dua benda. Berulang dan perlu buang. Ya, Potong. sebab jadi B. Okey, B. Kemudian, jadi bila kita tahu B tu berulang, jadi dah tentulah B akan ada lagi kat sini. Manakala C pula adalah perkataan ketiga yang kita jumpa dekat dalam ni. Dan C adalah mewakili had akbar. Jadi formula dia AB kali BC kali BC akan menghasilkan AC. Maknanya dia nak cakap dekat dalam natijah tidak akan ada B. Hanya akan ada A dan juga C sahaja. Iaitu had asghar dan had akbar. Okey, dapat? Dapat. Dapat. Ini kepada syakal 2. Okey, kalau saya laju bagi tahu Okey, saya potong tu maksudnya itu yang berulang dan perlu dibuang tadi. Okey. Okey, ni syakal 2. Okey, siapa ingat syakal 2 tadi apa dia? Had awsat dia. Takrif dia apa? Mahmul. Mahmul. Jadi tengok kedudukan perkataan yang sama, betul tak berada pada kedudukan mahmul pada kedua-duanya? Betul. So itulah nama dia syakal sani. Syakal sani. Okey. Dan cuba perhatikan darab. Sifir dia pula. Okey. Muqaddimah Sughra tu kategori apa? Kuliah? Ya. Kuliah apa? Mujabah. Dia bertemu dengan apa dekat Muqaddimah Kubra? Dia salibah, juz'iyah ke kuliah? Ya, betul. Kuliah salibah. Okey. Kalau boleh tulis Okey, kuliah mujabah bertemu dengan kuliah salibah. Okey, dua tu apa yang sama? Kuliah. Mujabah. Dia sama pada kuliah, maka kita kekalkan kuliah dekat natijah. Kita kekalkan kuliah pada natijah. Kemudian tak lengkap kan? Baru kuliah kan? Okey, dia akan jadi mujabah ke dia akan jadi salibah? Okey, dengar ni. Bila sama, kita kekalkan. Maknanya kalau kuliah jumpa dengan kuliah, kita kekalkan kuliah. Bila bertembung antara mujabah dengan salibah, ambil yang lemah. Ingat yang tu. Ambil yang lemah. Jadi kuliah mujabah jumpa kuliah salibah, apa yang lemah? Salibah. Maka natijah dia kuliah salibah. Tu darab. Okey, dapat? Dapat. Okey. Jadi formula dia bawah tu ada perbezaan sikit. Kalau tadi AB kali BC. Kan? Yang ini AB kali CB. Sebab apa? Sebab B dia berada di tempat mahmul kedua-duanya. Tu sebab dia jadi AB kali CB. Natijah tetap sama iaitu AC. Jelas? Senang kan? Saya suka sebenarnya tajuk qiyas ni sebab dia macam matematik sikit kan? Saya suka. Walaupun masa sekolah dulu tak adalah minat matematik, tapi bila ajar tajuk qiyas ni dia ada hubung kait kan? Jadi bila kita minat dia jadi seronok. Okey, durub. Okey, ingat durub tadi dia sifir. Sifir maknanya bukanlah satu. Sifir ada banyak. Jadi setiap syakal, ingat ni ingat apa saya cakap? Syakal 1, syakal 2, setiap syakal akan ada 4 sifir. Ingat tu je. Okey, dia kalau nak detail kena ambil stam lah. Dia akan bincangkan kenapa 4. Okey, tu tak payah belajar lah, nanti pening nanti kan. Okey, ingat tu je, syakal 1 dengan syakal 2 masing-masing akan menghasilkan 4 sifir. Ingat tu je. Okey, dapat? Sebenarnya jawapan dia ada dekat sini. Macam mana boleh datang 4 sifir tu? Sebab dia ada kena-mengena dengan syarat. Okey. Setiap syakal ada syarat. Cuba baca syarat dekat atas tu. Al-ijab fil sughra, tu yang pertama. Yang kedua, al-kulliyah fil kubra. Okey, perhatikan kotak bawah.
Ada kotak pink, kotak biru. Saya nak antum tengok kotak pink dengan kotak biru. Tengok Okey, dekat kotak pink ada 4. Pandang kotak pink tu ke bawah. Maknanya Mukadimah Sughra tu ke bawah, kuliah mujabah terus sampai ke bawah. Ada berapa kali mujabah? 4. 4. Okey, so kenapa dia 4 kali mujabah? Sebab dia dah letakkan syarat untuk syakal 1, al-ijab fi sughra. Dia kata Mukadimah Sughra semuanya mesti mujabah. Wajib. Al-ijab fi sughra. Maknanya mujabah dalam Mukadimah Sughra. So dia dah memenuhi syarat yang pertama. Okey, tengok syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Okey, apa syarat yang kedua? Kuliah. Fil kubra. Maksudnya apa? Kuliah. Okey, maksudnya dekat Mukadimah Kubra, fil kubra tu maksudnya Mukadimah Kubra. Dekat Mukadimah Kubra semuanya mestilah kuliah. Betul? Nampak tak biru 4 kali? Nampak. So itulah punca kenapa jadi 4 sifir tu. Sebab dia nak memenuhi syarat tu. Okey, dan yang belah depan tu kita dah tahu dah semua mujabah. So yang depan nak letak apa? Okey, ingat ni je. Depan dia mesti 2 kaf, 2 jim. 2 kaf, 2 jim. Iaitu kuliah mujabah, juziah mujabah. 2 kaf, 2 jim. Okey, kemudian yang sebelah sini letakkan selang-seli mujabah, salibah. Ingat tu je. Okey, dapat? Okey, sekarang saya dah ajar teknik tadi kan? Kalau sama, kita kekalkan dia sama. Cuba tengok yang pertama. Dia sama kan? Baris yang pertama. Betul tak dia sama? Sama. Kuliah mujabah bertemu dengan kuliah mujabah, maka dia akan menghasilkan kuliah mujabah. Tengok yang kedua. Dia hanya sama pada kuliah, tapi bila bertemu mujabah dengan salibah, kita ambil yang lemah. Ya, kita ambil yang lemah iaitu salibah. Itu sebab jawapan dia kuliah salibah. Okey, juziah mujabah bertemu dengan kuliah mujabah. Apa yang sama? Mujabah. Okey, mujabah kita kekalkan. Juziah dengan kuliah, yang lemah dah tentulah juziah. So juziah lah yang mendapat tempat dekat natijah. Okey, untuk yang keempat, semua tak sama. Bila semua tak sama senang. Terus letak yang lemah iaitu juz'iyah salibah. Okey, jadi kalau perhatikan dekat jawapan, nampak tak? Kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. 4-4 ada. Betul tak? Betul. Okey, so itulah dipanggil durub ataupun dorob. Durub tu maksudnya jamak bagi dorob. Kalau dalam soalan periksa nanti dia minta macam ni, hati dorbaini, datangkan 2 dorob daripada syakal 1. So pilihlah mana-mana tu. Cara jawab, kuliah mujabah, kuliah mujabah, yantaju, kuliah mujabah. Tu cara jawab dia. Nak buat kotak boleh, tak nak buat kotak pun tak apa. Okay, dapat? Dapat ke? Dapat. Okay, dah ujung-ujung ni dia mula penat lah tu. Okay, so ini ringkasan dia. Ringkasan dia dan dia nak bagi tahu kat situ syakal 1 ni adalah syakal yang lebih sempurna daripada syakal 2 sebab dia ada 4-4. Dia ada kimi, dia ada kisi, jimi, jisi, dia ada 4 tu. So dia lengkap. Ini pun boleh jadi soalan nak kalau dia nak kata kenapakah syakal 1 ni akmalu minas syakal sani. So jawapan dia li'annahu muntajul matalibul arba'. Kerana dia memenuhi tuntutan dorob yang 4. Ada 4 kategori tu. Okey. Dan wala yantaju kuliah mujabah minasyaklu illa fi darbil awal faqat. Dia kata tidak ada yang menghasilkan kuliah mujabah kecuali pada dorob yang pertama. Okey. Itu tak ada apalah tu. Okey. Kita terus pergi pada syakal 2. Ni saya lajukan sikit lah. Okey. Okey, syakal 2. Dia sebenarnya antum dah kenal dah syakal. Syakal dah kenal kan? Okey, syakal dah kenal senang. Okey, sekarang ni kita nak tengok sorry, ni contoh syakal 1. Ni syakal 2. Okey, syakal 2 dia punya syarat kedua sama
Syarat kedua sama, iaitu mukadimah kubra dia semua kuliah. Tapi ada beza dekat syarat yang pertama. Syarat yang pertama dia kata antara mukadimah sugra dengan kubra, ikhtilaful mukadimataini fil kaif. Dia mesti berlawanan mujabah dengan salibah. So kalau kita perhatikan tak ada yang bertemu sama-sama. Mujabah dengan mujabah tak ada. Dia mesti berlawanan. Nampak tak? Nampak? Nampak. Okey, dan semuanya mestilah kuliah dekat mukadimah kubra. Okey, konsep dia sama macam tadi. Okey, saya terus pergi yang inilah senang. Ini tak apa nampak. Saya pergi macam ni. Okey. Semua kat sini semuanya kuliah. Kemudian dia berlawanan mujabah salibah mujabah. So kita buat dia selang-seli. Okey, yang depan ni macam tadi 2 kaf 2 jim. 2 kaf 2 jim. Okey. So kaedah nak menghasilkan natijah antum dah tahu. Bila sama kita kekalkan kuliah. Bila bertemu mujabah salibah dia akan jadi salibah. Okey, disebabkan syakal 2 ni dia saling berlawanan mujabah dengan salibah dan kita tahu salibah yang kita akan pilih untuk natijah, maka semua jawapan dia adalah salibah. Betul tak? Betul. Sebab dia bertemu tak sama tadi kan? Jadi kita ambil yang lemah dah tentulah salibah yang lemah. Dan bila bertemu antara kaf dengan kaf kita kekalkan. Kalau bertemu juz'iyah dengan kuliah kita akan ambil juz'iyah. Jadi dia dapat jawapan macam ni. Okay. Clear? Okay, last. La yantaju hadza syak illa salibah. Okey, dia kata dalam natijah ni dia tidak akan menghasilkan natijah kecuali dalam bentuk salibah sahaja. Sama ada kuliah atau juz'iyah. Sebenarnya kalau kita faham yang bawah ni, kita dah tak payah hafal dah atas ni. Okay, kita dah faham dah dia. Okay, selesai. Okay, selesai. Okay, ni contoh ayat. Okay, ni saya bagi contoh. Okay, nak habis dah. Istantij, kalau soalan berkaitan dengan kias ni dia akan ada perkataan istantij. Istantij ni maksudnya datangkan natijah. Okay, kalau boleh cuba jawab. Istantij al-qadaya al-atiyah ma'a bayani syakliyah. Ingat ada 2 tugasan. Satu dia suruh datangkan natijah. Yang kedua dia suruh terangkan syakal. Okey, kita jawab yang senang dulu. Kita terangkan syakal dulu. Okey, cuba tengok nombor 1. Syakal apa? Tengok had awsat je. Cari had awsat. Had awsat yang mana? Mahbub. Okey. Ingat 2 jari. Ingat 2 jari. Syakal 1 tadi apa? Mahmul maudhu'. Okey. So betul tak dekat nombor 1 tu mahmul maudhu'? Betul. Jadi dia syakal berapa? Syakal awal. Awal yang pertama. Syaklul awal. Okey, nombor 2? Senang sangat tu nombor 2 tu. Syakal sani. Syaklul sani. Syaklul sani dia senang sebab kita nampak dah yang sama tu dekat ujung dua-dua. Betul tak? Betul. Okey. So antum dah selesai jawab syakal. Sekarang natijah. Okey. Yang lelaki jawab nombor 1, yang perempuan jawab nombor 2. 1 minit. Saya nak natijah. Nazmi, masa ni lah nak tunjukkan kehebatan lelaki. Nazmi dah dapat jawapan? Ingat? Ingat formula dia. Ingat darab darab dia bila sama. Bila tak sama, mujabah salibah, ambil salibah. Okey, yang perempuan kalau dah siap boleh terus respon. Salah tak apa, jangan risau. Ingat yang sama, yang hal awsat takkan ada dekat natijah Okey, cepat. Siapa nak cuba? Cepat. 10 minit lagi ni. Kalau kat kelas kan Saza, mustahil 2 jam ni nak ajar 2 tajuk. Kan? Kalau kat kelas mana nak dapat 2 jam 2 tajuk? 2 jam tu 1 tajuk.
Ya, betul. Saya nak jawab lah. Belum tentu lagi habis. Betul, belum tentu lagi habis. Okey, Nazmi silakan. Natijah Zahan. Ya. La ahadu bin mu'minin bakhi'in. Bikhain. Ba- Bikhain. Bakhain. Okey, bagus. Betul jawapan dia. La ahad minal mu'min bikhain. Okey, maksudnya tak ada seorang pun orang mukmin itu pengkhianat. Khain tu pengkhianat ataupun orang yang khianat. Okey, bagus. Darab betul, natijah pun betul. Okey. Okey, nombor 2 yang perempuan. Siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Silakan cepat. Ya. Macam Ain Amira macam nak cuba je. Saya cuba Zah. Okey, silakan. La ahadun minal mu'minina bikazibin. Okey, bagus. La ahad minal mu'minin bikazib. Okey, bagus. Tahniah. Dah faham. Dah faham kaedah dia. Kita buang dia punya had awsat dan dah faham darab. Jadi benda tu jadi senang. Okey. Okey. Teruskan. Okey, ini kaedah jawab. Dalam periksa nanti jawab macam ni. Okey. Dia punya soalan tak payah salin pun tak apa. Yang kullu mu'min mahbub tu tak payah salin pun tak apa. Terus je. Natijatuha. Terus dia buat jawapan. Kita bagi natijah tu 2 markah. Kita tentukan syakal tadi 1 markah. Jadi jumlah markah dia 6. Okey. Terus je natijatuha tu. Soalan nak salin boleh, tak nak salin pun tak apa. Tak menjadi masalah. Ada orang dia suka buat dalam kotak. Kan. Ada juga student kita yang suka buat kotak kan. So buatlah kotak macam ni. Okey. Masa buat kotak tu nak buat mukadimah sughra kubra boleh, tak nak pun tak apa. Terus dia buat kotak natijah dengan syakal. Okey. Sebenarnya bila kita buat daripada soalan, daripada mukadimah sughra dengan kubra, kita akan nampak lebih jelas kenapa kita dapat natijah tu. So kita tunjuklah macam kita tunjuk jalan kerja, kita jawab matematik kan, kita tunjuk jalan kerja. Jadi kita tunjukkanlah, kita buanglah, kita potonglah perkataan mahbub tu. Tu sebablah dapat natijah dia macam tu. Kita pula ajar pemeriksa. Kan. Okey. Seolah-olah macam pemeriksa, macam ni sebenarnya jalan kerja ni saya dapat natijah. Itu pelajar yang cemerlang dia akan buat semua. Dia akan tunjuk jalan kerja. Okey. Tapi tak diwajibkan lah. Itu sebagai alternatif sahaja. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa sebab dia akan tanda yang natijah dengan syakal tu sahaja. Okey. Habis. Lagi ada dalam 6 minit lagi. Okey, jadi saya sebenarnya ada sediakan soalan berkaitan dengan kias ni kejap Kita cuba jawab sama-sama. Kejap. Ni. Okey, sambil tu ada yang nak tanya tak? Tak ada. Ada nak tanya? Okey, sambil saya buka soalan ni sekejap. Ada 5 minit lagi. Kita cuba jawab soalan. Kias ni saya tak ingat lah 2019 ada keluar tak tajuk kias. Saya rasa macam tak ada. Okey, nampak soalan? Nampak. Nampak. Nampak? Nampak. Nampak tak soalan? Nampak. Syakira, nampak soalan tak? Nampak. Nampak ke tak nampak? Okey, nampak. Okey, kita cuba jawab terus secara lisan. Okey, dekat dalam contoh yang pertama ni, mana hudud dia? Maksudnya had asghar yang mana? Siapa nak cuba? Mustahid. Okey, mujtahid bagus. Saya ajar teknik senang je. Kalau dia keluar soalan macam ni, sekali dengan natijah, okey, sekejap saya besarkan. Kalau dia dah ada natijah kat sini,
bila kita nak susun jawapan, contoh had asghar, kita dah tahu dah had asghar ta'rif dia ialah maudhu' natijah. So kita terus pandang dekat natijah. Jadi kita tahulah mujtahid ni adalah had asghar. Okey, had akbar dia? Mahbub. Okey, sebab had akbar adalah mahmul natijah. Okey. Jadi yang ketiga dia punya had awsat? Najih. Okey, betul. Najih, bagus. Okey, so macam itulah. Maknanya yang pertama kita tulis had asghar, titik 2 bertindih, mujtahid. Yang kedua had akbar, titik 2 bertindih, mahbub. Yang ketiga had awsat, titik 2 bertindih, najih. Macam tu je. Okey. Okey, ni tak payah. Kita terus pergi soalan. Okey, saya nak terangkan sikit. Kalau jumpa soalan macam ni, mayyiz sama maksud dengan mal farku ataupun farik. Jadi bezakan. Perbezaan yang cantik ialah bagi takrif. Kalau takrif dia tak akan ada pertikaian dah. Tu dia punya perbezaan yang tepat lah. Dan kalau tengok kat sini, bila perbezaan selain daripada takrif, kalau tak nak bagi takrif boleh bagi dalam bentuk syarat. Beza dari sudut syarat. Syarat syakal 1 apa, syarat syakal 2 apa. Okey, tu kaedah lah. Okey, jangan jadikan contoh sebagai perbezaan. Contoh dia tak sesuai untuk jadi perbezaan. Okey, saya nak tanya contoh soalan ni. La wahid minal kha'inin bi mahbub, kullu aminin mahbub. Okey, apa dia punya syakal? Syakal sani. Syakal sani, nampak kan? Tapi nanti dalam periksa dia tak akan highlight macam ni. Dalam periksa dia warna dia sama je semua. Ini saya boldkan, nampaklah dia punya syakal dia kan. Okey, darab dia, siapa nak cuba jawab? Macam mana jawab darab tadi, siapa ingat? Cepat, seorang cuba. Nazmi dah masuk dalam selimut ke? Belum lagi Zah, belum lagi. Cepat jawab. Azim mana Azim? Azim tadi dia terkeluar tadi. Oh, terkeluar. Awak kick dia kot. Okey, Nazmi, cepat cuba jawab darab tu. Ada tak? Volunteer siapa-siapa dah jawab darab. Darab tu yang sifir dia tu. Okey. Saya bagi clue. Clue dia yang pertama kuliah salibah. Kuliah salibah bertemu dengan apa tu? Kuliah Muajabah. So cara jawab darab senang je. Kuliah salibah ma'a. Okay, ingat perkataan tengah-tengah dia tu. Dia bertemu tu kita guna ma'a. Okay, kuliah salibah ma'a kuliah mujabah. Okay, yang taju nak sebut natijah. Nak sebut boleh, tak nak pun tak apa. Dia tak jadi markah, tak dikira yang dekat natijah. Tapi dikira darab depan je. Kuliah salibah ma'a kuliah mujabah. Okey, tu dah clear dah. Siapa nak buat natijah dia terpulang. Ada orang dia buat sampai natijah. Yang taju kuliah salibah. Okey, tapi kena hati-hati, natijah kena betul. Kan? Okey, so natijah, yang natijah atas tu ialah natijah lah. Maksudnya la wahid minal kha'inin bi mahbub. Kullu aminin mahbub. So jawapan dia la wahid apa? Apa jawapan dia? Mahbub buang. So tinggal apa? Cepat cuba. La wahid minal al-kha'inin Al-kha'in. Okey. Ya betul. La wahid minal kha'inin bi amin. Okey, bi aminin boleh, bi amin pun boleh. Tak ada seorang pun orang yang hianat itu dia adalah orang yang amanah. Dan hianat tak amanah lah. La wahid minal kha'inin bi amin. Okey, hati-hati bila kita tulis natijah. Jangan kita letakkan had akbar mendahului had asghar. Okey. So tu sebab pentingnya kita hafal AB tadi tu. AB kali BC sama dengan AC sebab kita nak pastikan susunan tu betul. Jangan sampai CA, dia mesti AC. Okay, tu penting dia kenapa kita buat rumus tu. Okay, ni tak payahlah, ni dah lebih kurang je.
Okey. Ni, Dorab bagi Syakrul awal. Saya akan bagi kertas latihan ni pada Ustazah Zihan. So ini boleh jadi latihan untuk antum lah. Cuba jawab. Okey. Skema saya bagi kat Ustazah Zihan je. Okey. Mana boleh bagi pada antum? Mana bagi pada antum baik salin je kan. Okey. Okey. So itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Malam ni dia memang segar tapi bila dah hujung-hujung dia jadi mengantuk balik lah kan. Okey, jadi saya doakan antum semua insya-Allah dipermudahkan urusan. Rasanya anak murid saya yang join seorang je ni, Aisyatul Husna sahaja. Okey. Saya kalau pergi mana-mana, kalau saya pergi ceramah, bagi seminar, saya akan offer seorang dua untuk ikut. Dia macam saya naik kereta lah, jom siapa nak ikut. Macam tu. Okay. Jadi dia dekat sekolah saya pun baru je habis untuk manahij. Sekolah ni dah habis dah semua? Dah habis semua tajuk? Dah habis. Okay, Alhamdulillah kita dah habis. Tinggal nak ulang kaji. Usul fiqh pun dah habis kan, tinggal nak ulang kaji. So tanggungjawab antum sekarang ni ada cuti ni ulang kaji. Nanti bila PDPR kita banyak buat latih tubi je kan. Okay, so saya ucapkan selamat maju jaya untuk semua. Terima kasih dapat bersama-sama malam ni dan kita dapat berkenalan. Dan itu sajalah daripada saya. Saya serahkan semula kepada Ustazah Nursihan.